Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiari sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya hendak mulakan dengan satu soalan. Benarkah padu ini digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menanam karier politik Rafizi Ramli? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua tahu, tarikh akhir untuk mendaftar atau mengemaskini maklumat kita dalam padu telah pun berlalu malam tadi. Dan setakat yang saya tengok dekat internet pada hari ini, masih tidak ada sebarang update berkenaan dengan berapakah grand total rakyat Malaysia yang telah mengemaskini ataupun telah mendaftar padu sehinggalah tengah malam tadi. Berita terakhir yang saya nampak ketika saya cek sebelum kedua tadi, lebih kurang dalam 24 jam lepas lebih kurang macam tu, seramai 10.8 juta orang rakyat Malaysia telah pun mendaftar padu. Dan ini termasuklah kaki tangan awam yang telah dipaksa ataupun telah dikerahkan untuk mendaftar atau mengemaskini padu ini. Di mana jumlah itu nampak macam banyak. Tetapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, jumlah itu sebenarnya melambangkan satu kegagalan sebenarnya. Kenapa? Kerana kalau anda masih ingat, ketika padu mula-mula dilancarkan dahulu, ketika dalam bulan Februari kot lebih kurang macam tu kan, kerajaan telah menetapkan sasaran seramai 29.8 juta orang rakyat Malaysia mendaftar padu. Bermaksud sasaran awal oleh kerajaan ialah seramai lebih kurang 30 juta orang akan daftar padu ini. Kemudiannya, pada awal bulan Mac tahun 2024, jumlah pendaftaran padu berdasarkan kepada sasaran yang telah ditetapkan itu tak sampai pun 10%. Di mana benda ini telah mengundang perasaan gelisah dalam kerajaan terutamanya oleh Rafizi Ramli, di mana akhirnya kerajaan telah pun mengubah sasaran tersebut daripada 29.8 juta orang yang dianggarkan akan mendaftar padu kepada hanya 22 juta orang, iaitu sejumlah rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas. Sasaran itulah ditukar, sasaran dah baru. Dan sasaran baru diletakkan, at least kita kena ada lebih kurang dalam 60-70% untuk daftar padu ini berdasarkan kepada 22 juta orang rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas itu. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan sekalian, perjalanan untuk pendaftaran padu ini masih lagi sangat-sangat slow. Akhirnya sasaran baru telah pun dikeluarkan, iaitu nak kejar 50% daripada sejumlah rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas daftar padu. Itu sasaran terbaru mereka. Dan setakat pada lebih kurang 24 jam lepas, lebih kurang 10.8 juta orang telah mendaftar padu. Membawa maksud 48% sahaja daripada sejumlah 22 juta orang rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas itu telah pun mendaftar padu. Nampak macam banyak, tetapi hakikatnya macam saya katakan tadi, ini merupakan satu kegagalan. Sebab kalau anda tanya saya lah tuan-tuan sekalian, saya dah cakap dah benda ini. Kalaulah jumlah yang mendaftar padu ini kurang daripada 60%, kurang daripada 60% rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas mendaftar padu, maka ini merupakan kegagalan. Kalau jumlahnya 58%, gagal. 57% gagal. Bahkan 59% saja yang daftar padu pun masih lagi gagal. Sebab apa? Sebab padu ini merupakan satu platform untuk mengumpulkan data seluruh rakyat Malaysia. Semua data mereka di agensi-agensi kerajaan yang berbeza diletakkan di bawah satu bumbung. Dan dimomokkan betapa padu ini konon-kononnya akan digunakan untuk menentukan pemberian subsidi bersasar, pemberian bantuan-bantuan kewangan secara cash oleh kerajaan macam STR dan sebagainya. Maka selepas ini semua akan ikut database padu itu. Jadi kalau kita tengokkan tuan-tuan sekalian, jumlah M40 dan B40 lebih kurang dalam 80% lebih dekat negara kita ini. Tolak campur mereka yang benar-benar memerlukan mungkin dalam 70% sebenarnya rakyat Malaysia yang sebenarnya memerlukan bantuan serta subsidi daripada kerajaan ini. Kita fikir macam itulah secara asasi kan. Tetapi bila yang mendaftar itu kurang daripada 50%, bermaksud benda ini tak sampai kepada golongan sasaran, benda ini gagal diterjemahkan kepada rakyat, rakyat gagal untuk menangkap imajinasi ini, maka bolehlah kita katakan padu ini sebenarnya telah gagal mencapai maksudnya. Sebab apa saya katakan macam tu? Kalau benda itu berjaya, dah lama dah kecoh bagi jadi tuan-tuan sekalian, dah lama dah dihebahkan. Oh, padu telah berjaya mencapai sasaran 50% dan sebagainya. Tengok-tengok kita periksa, tak ada pun berita macam tu kan? Hai, itulah dia tuan-tuan sekalian. Even Ketua Jabatan Perangkaan pun, iaitu Datuk Manny Pacquiao, Datuk Muhammad Uzil mengatakan bahawa selepas ini siapa-siapa yang tidak mendaftar padu, tidak kemaskini maklumat mereka dalam padu, maklumat-maklumat mereka akan dimasukkan juga secara automatik menggunakan maklumat asas yang ada dekat jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Bermaksudnya kat sini tuan-tuan sekalian, mereka ini at the end of the day akan daftar kita juga secara automatik dalam padu. Jadi, mengapa perlu kita nak susah payah daftar itu ini dan sebagainya, betul tak?
Tetapi itulah dia. Padu ini, macam kita tahu, merupakan brainchild daripada Rafizi Ramli. Dan beliau ini memang bersungguh-sungguh mahukan padu ini benar-benar berjaya. Sampai beliau berkeluarkan kenyataan macam ni, tuan-tuan. Kita penat lah. Ini tak ada bantuan ke segala korang lah. Nak daftar, tak nak daftar pun pandai-pandai lah korang beraya. Bayangkan, Rafizi boleh keluarkan kenyataan macam tu. Walaupun video tu pendek je kan, tetapi itu dah menggambarkan segala-galanya. Betapa tertekannya Rafizi, betapa terdesaknya Rafizi untuk memastikan rakyat Malaysia ini mendaftar padu memenuhi KPI yang telah beliau tetapkan. Sebab macam saya katakan, anda kata kalau KPI itu gagal dipenuhi, kalau gagallah capai 60% pun, maka kegagalan ini adalah bukan sekadar kegagalan kerajaan, tetapi sebenarnya kegagalan Rafizi Ramli yang merupakan orang yang benar-benar menjadi brainchild kepada sistem padu ini. Tetapi timbul persoalan, mengapakah orang tak nak daftar padu sebenarnya? Untuk menjawab persoalan itu secara asasnya, jom kita dengar apakah yang telah dibangkitkan oleh Dr. Radhi Jidin dalam parlimen pada awal bulan Mac hari itu. Sehingga 2 Mac 2024, seramai 4 juta orang telah mendaftar termasuk penjawat awam. Jumlah ini adalah sekitar 18% daripada keseluruhan 21.97 juta orang yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi secara keseluruhan selepas dilancarkan pada 2 Januari dan sehingga 2 Mac dalam tempoh ini hanya 18% yang mendaftar. Pada pandangan saya, terdapat pelbagai perkara yang perlu diteliti dan diperhalusi oleh kerajaan berkaitan dengan sistem padu. Pertama, berkaitan dengan keselamatan data-data. Ini telah disentuh oleh pelbagai pihak, termasuklah dari pihak kerajaan sendiri. Jadi saya tak nak sentuh berkaitan dengan perkara itu. Kedua, berkaitan dengan maklumat yang perlu diisi. 39 maklumat yang perlu disemak, dikemaskini atau dimasukkan. Ada maklumat yang rakyat secara umumnya lihat tidak ada keperluan untuk mereka memasukkannya kerana maklumat tersebut telah ada dengan kerajaan atau agensinya. Sebagai contoh, maklumat berkaitan dengan pendapatan. Rekod pendapatan sebahagian besar rakyat Malaysia ada dengan lembaga hasil dalam negeri. Soalan mereka, mengapa tidak sahaja kerajaan masukkan terus maklumat tersebut atau pre-fill maklumat tersebut dan mereka boleh sahkan. Untuk yang tidak mempunyai rekod di LHDN, sistem padu boleh kena pasti mereka yang tidak mempunyai rekod dan perlu mengisinya. Kalau betul perlu ada dibuat pindaan kepada akta atau undang-undang, mengapa tidak dibuat pindaan terlebih dahulu sebelum dilancarkan sistem padu ini? Ketiga, saya ingin menyentuh tentang keperluan untuk mengisi komitmen atau hutang serta insurans. Dalam sistem ini kena isi pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi dan seterusnya maklumat berkaitan dengan insurans. Bagi ramai rakyat, maklumat yang diminta khususnya hutang adalah terlalu peribadi. Jadi mereka pun jarang kongsi di mana-mana domain awam. Hatta LHDN pun tak minta data atau maklumat berkaitan dengan hutang. Jadi rakyat di luar sana tertanya-tanya, kalau nak isi, mengapa perlu isi sampai maklumat tentang hutang? Apakah tujuan maklumat ini diminta? Adakah mereka yang mempunyai hutang yang lebih besar akan mendapat bantuan yang lebih tinggi? Jadi perkara-perkara ini perlu dijelaskan kepada rakyat. Tidak cukup letak di situ dan minta mereka isi, kerana ini adalah bagi mereka maklumat yang privasi bagi pengguna. Keempat, rakyat tertanya-tanya, apakah sebenarnya manfaat yang diperolehi sekiranya mereka mendaftar dengan padu? Ini soalan paling susah saya nak jawab apabila ditanya oleh rakyat di bawah sana, apa manfaat yang bakal diperolehi? Kalau manfaatnya subsidi bersasar, apakah bentuk bantuan yang mereka akan terima? Apakah syarat untuk membolehkan mereka mendapat bantuan tersebut? Berapakah jumlah yang diterima sekiranya memenuhi syarat tersebut? Sebab itu, kenyataan Menteri Ekonomi pada 29 Disember 2023 yang menyatakan jika tidak kemaskini tiada masalah, tapi kalau anda tidak dapat subsidi jangan marahlah. Itu kenyataan Menteri Ekonomi. Ini amat tidak membantu. Kelima dan paling penting, agensi mana yang akan menggunakan atau mengesahkan data-data yang ada dalam padu ini? Dah siap kumpul semua, siapa yang akan menjadi agensi yang akan mengguna data-data yang ada dalam padu ini? Siapa pula yang akan mengesahkan data-data tersebut? Sekiranya ada 21 juta orang yang umur 18 tahun ke atas telah mengisi padu, katakanlah 75% daripada 21 juta ini ada masukkan 5 jenis pinjaman data, maknanya ada 78.75 juta data points
berkaitan dengan pinjaman yang perlu disahkan. Siapa nak sahkan data-data ini? Atau kerajaan akan terima sahaja apa sahaja data yang dimasukkan? Dan apa yang paling penting, seperti mana yang saya sentiasa cadangkan adalah supaya kerajaan tubuhkan satu agensi khusus seperti mana Centrelink di Australia, yang mana Centrelink lah yang akan jadi badan yang akan menggunakan data-data ini. Sekarang ini siapa nak guna? Siapa yang akan membuat assessment? Adakah LHDN akan membuat assessment tentang berapa banyak subsidi bersasar yang patut diterima? Mereka tak ada kapasiti. Adakah Kementerian Ekonomi akan buat? Itu bukan tanggungjawab hakiki Kementerian Ekonomi. Jadi kerajaan perlu jelas, dan sebab itu kalau saya boleh simpulkan berkaitan dengan padu ini, kerajaan sepatutnya tidak melancarkan dahulu padu, bentangkan kepada rakyat secara keseluruhan mapping kerangka asas apakah padu ini, dan jika dilancarkan subsidi bersasar, apa mereka akan dapat jika mereka anak 3, anak 4 dan sebagainya. Di sini kita dapat lihat Dr. Rudi Jini telah menggariskan beberapa perkara. Dan di sini saya ingin kembali mengulangi benda-benda itu dengan menambahkan beberapa perkara. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan database. Ramai rakyat macam risau, database mereka tak selamat bila mendaftar dengan padu. Kita bukan tak pernah dengar, tuan-tuan sekalian, kisah betapa hari ini daftar padu, tengok-tengok besok lusa scammer dah call. Ataupun hari ini daftar padu, tengok-tengok besok lusa duit hilang dan sebagainya. Bukan tak ada kes ini, banyak kes ini masalahnya kan. Tetapi benda ini seolah-olahnya gagal untuk diadres oleh kerajaan dengan tuntas. Kerana itu rakyat macam tak percaya sebenarnya data mereka yang selama ini scattered di mana-mana saja, tengok-tengok dikumpulkan di bawah satu sistem, iaitu padu ini. Dan ditambah burukkan lagi dengan pendedahan daripada pakar-pakar cyber security betapa padu ini menggunakan sistem yang outdated, lagilah orang tak percaya masalahnya. Yang keduanya, rakyat beranggapan benda ini redundant. Padu ini tak perlu lagi dah. Sebab anda kata kalau setakat mereka ini hendak digunakan data mereka untuk penentuan subsidi bersasar ke atau bantuan-bantuan sebagainya, ada je data mereka dekat LHDN ataupun dekat maklumat dekat STR, dekat IKASI dan sebagainya. Kenapa tak guna data-data kat situ? Masalahnya kan, kenapa mesti nak dipaksakan semua data, termasuklah urusan perbankan, pinjaman kewangan dan macam-macam lagi, nak diletakkan bawah satu bumbung? Mereka tak selesa, tuan-tuan sekalian, semua maklumat peribadi mereka diletakkan dalam satu tempat di mana ini mendedahkan kepada satu hack, semua hilang. Itu yang mereka tak nak sebenarnya. Yang ketiganya, bolehlah saya katakan tuan-tuan sekalian, benda ini kita boleh attributekan kepada ketidakyakinan rakyat terhadap kerajaan ini, khususnya kepada Rafizi Ramli. Mereka tak yakin akan kemampuan kerajaan ini untuk menguruskan data mereka. Mereka tak percaya pada kerajaan ini. Mereka tak percaya kepada Rafizi Ramli yang sudah kerap kali kita lihat berbohong dan juga sering kali tidak menunaikan janji ataupun spin sana sini demi untuk menyelamatkan tumbuluk sendiri. Jadi rakyat ini, terutamanya orang-orang bukan Melayu. Orang-orang bukan Melayu ramai tak daftar Data Allah ni sebenarnya. Mereka sudah tidak yakin dengan kemampuan kerajaan ini, tak yakin dengan kemampuan Rafizi Ramli untuk memacu ekonomi negara dan sebagainya. Sampai nak bagi data pun mereka tak yakin. Nampak tak dekat situ? Dan benda ini sebenarnya sangat-sangat signifikan tau. Sebab ada cakap-cakap yang menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya hendak menggunakan padu ini sebagai satu cara untuk menanam kerjaya politik Rafizi. Macam logik juga benda tu, sebab kita tak nampak sangat tahu Perdana Menteri ini promote padu. Sepatutnya sebagai seorang Perdana Menteri dan juga sebagai seorang Menteri Kewangan yang secara asasnya ada jugalah kaitan dengan usaha untuk berikan bantuan kewangan itu, ini, subsidi dan sebagainya. Semua itu bawah Kementerian Kewangan. Dan Kementerian Kewangan ini pula akan liaise, akan JV dengan Kementerian Ekonomi. Tapi kita tak berapa nampak kan Perdana Menteri ini promote gila-gila sistem padu ini. Adalah kenyataan 1-2 kali dikeluarkan, tetapi macam melepaskan batuk ke tangga je masalahnya kan. Tak bersungguh-sungguh promote padu. Tak seperti Rafizi, tak seperti Ketua Jabatan Perangkaan iaitu Datuk Mani Pacquiao. Salah. Datuk Muhammad Uzair. Kenapa agaknya ya? Mungkin Cikgu Bat ada jawapannya. Isu padu ni sedang digunakan oleh Anwar Ibrahim untuk menyingkirkan Rafizi Ramli. Menarik. Saya sebut kepada semua ribuan yang mendengar ni, dengar baik-baik. Sekarang ini kroni Anwar Ibrahim ni ketua-ketua bahagian dalam Bersatu marah. Dalam Bersatu, minta maaf. Ketua-ketua cabang dalam PKR marah sebab keliling Anwar Ibrahim ni semua kroni baru. Orang baru apa semua. Ini ketua-ketua cabang ni, ingat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dapatlah makan sedap sikit kan. Tapi tak dapat, ketua-ketua cabang tak dapat, tertinggal. Otai reformis lah apa semua ni tertinggal. Jadi diorang ni mula marah. Jadi awal tahun depan pemilihan parti, Rafizi mula meniupkan kempen bagi Anwar jaga negara, Rafizi jaga parti. Jadi kempen ini disambut baik di bawah.
Anwar Ibrahim tahu benda ini. Jadi Anwar Ibrahim daripada dia nak menyelesaikan padu, nak menyelesaikan masalah rakyat, Menteri Kewangan, Perdana Menteri, juga Presiden Keadilan ni telah mengambil kesempatan ni untuk tanam Rafizi dalam isu ini. Jadi oleh kerana itu, inilah masalah Anwar Ibrahim. Kan? Bila nak buat kerja untuk rakyat ni? Ya. Pasal politik ke kita ni? Jadi masalah dia ialah dia tidak akan selesai. Kepada saudara-saudara, padu ni memang jahanam. Dan dia pun Menteri Kewangan ambil kesempatan ni untuk tanam Rafizi pula lagi. Kan? Jadi rakyat ni jadi apa? Yang kita yang kira duit shilling, yang kira apa ni semua jadi apa? Di sini tuan-tuan sekalian, Cikgu Bat telah mendakwa secara asasnya betapa Anwar Ibrahim hendak menggunakan padu ini untuk menanam karier politik Rafizi. Sebab dia tak nak pengaruh Rafizi ini akan menjatuhkan dia dalam parti. Wallahualam bisawab. Saya tak berani nak kata benda itu betul ataupun tidak sebab saya bukan ahli PKR. Tetapi seandainya kalau ada orang lah yang berhak ataupun yang boleh berbicara tentang isu dalam PKR daripada A sampai Z, sampai benda dalam kain pun dia tahu, orang itu ialah Cikgu Bat. Sebab Cikgu Bat ini memang kita tahu merupakan pengikut setia Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada awal. Merupakan orang yang telah memperjuangkan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sejak daripada dahulu masalahnya. Senang cerita, memang macai sejati Anwar Ibrahim lah satu kita dahulukan. Tetapi sekarang ini, beliau telah pun keluar. Tidak mahu lagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menjadi penentang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling tegar. Dan beliau juga tahu tentang isu politik dalaman dalam PKR itu sendiri. Jadi tak kira lah anak apa-apa nak kata Cikgu Bat ini orang DG ke ataupun tak percaya ke, asyik kalah fitnah ke sebagainya kan. Tetapi bagi saya, apa yang beliau cakap itu ada meritnya sebenarnya tuan-tuan sekalian. Dan benda ini logik, bukan tak logik. Macam saya katakan tadi, kita tak nampak pun Perdana Menteri macam terlalu mempromosikan padu dan sebagainya. Seolah-olahnya segala beban untuk menaikkan padu ini terletak atas bahu Rafizi Ramli seorang sahaja. Jadinya itu membangkitkan persoalan. Benarkah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menggunakan padu untuk menanam karier Rafizi Ramli? Dan benarkah kegagalan ini sebenarnya diharap-harapkan oleh sesetengah pihak dalam kerajaan Perpaduan Madani itu sendiri agar Rafizi Ramli akan dilihat sebagai lemah serta mungkin akan diturunkan, akan dijatuhkan dan seterusnya karier politik beliau akan terkubur begitu saja? Wallahualam bisawab. Tetapi seandainya kalau betullah perkara itu, sangat-sangat malang buat rakyat kerana kita menjadi mangsa kepada percaturan politik oleh mereka yang berebut kuasa dalam parti politik tertentu, di mana tak sepatutnya kita rakyat Malaysia yang duk membanting tulang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ini menjadikan sebagai alat caturan oleh mereka yang berebut kuasa. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, kita dah cakap lebih pun tak boleh juga sebab kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja, termasuklah menjadikan rakyat sebagai bidak mereka dalam usaha mereka untuk menguatkan kedudukan ataupun melebarkan pengaruh dan macam-macam lagi. At the end of the day, kita ini mentimun. Kita ini menggolek peluka, digolek peluka. Sebab Seni Azam pun dah kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.